Jadi sekarang ni kita nak mencari area. Okey, nak mencari area. Ingat formula area ni dia ada dua. Yang pertama area ni adalah integration of dx, maka tajuk dia y. Sama macam formula volume. Kalau sini dx, maka tajuk dia y. Ini adalah formula. Jangan integrate ni. Satu lagi formula, A sama dengan X dy. Maksudnya kalau guna dy, maka tajuk dia adalah X. Okey, jadi sekarang ni kita tengok. Ini kamu tengok ni, sebenarnya step sebelum ni kamu kena cari titip selangan ni. Ini kamu tengok video sebelum ni. Titip selangan di antara lengkung dan garis. Ini kamu kira dapat nanti 2. Ni titip selangan di antara 2 garis. Dapat negatif setengah. Ni cara pengiraan ni tengok balik video yang sebelum. Okey, ini titip selangan antara garis dan lengkung. Nilai dia adalah 1. Okey, jadi sekarang ni nilai yang kita ada adalah nilai X. Maka kita mestilah guna formula yang pertama. Sebab nilai yang kita ada nilai X. Okey. Kemudian maka formula yang kedua ni tak payahlah. Kita tengok kita punya graf yang berlorek ni, dia paling kurang pun dia mesti ada 2 graf. Maka formula kita ni kita kena kembangkan sikit. Ini formula kita ni kena kembangkan sikit. Kalau kita ada 2 graf, maka kita gunakan formula y2 tolak y1. Ini sama dengan macam exercise 4 yang saya bagi tu. Kalau kita nampak ada 2 graf, maka gunakan formula yang kedua. Yang ni. Pecah je. Bentuk masih sama. Okey, kemudian masalahnya, macam mana kita nak tahu ni y2 ni yang mana? Y1 yang mana? Okey. Jadi kita tengok dulu. Ini kalau nak ikutkan, kita mesti buat negatif 2 sampai negatif setengah y2 tolak y1 dx. Tambah dengan negatif setengah sampai 1. Okey, ini kita akan tengok bagaimana kita terpaksa pecah 2. Okey, untuk menentukan, katakan saya pertimbangkan kawasan ni, macam mana kita nak tahu y2 yang mana? Y1 yang mana? Sebab kita ada 2 graf ni. Okey, jadi kalau nak tentukan ni, kita merujuk kepada, kita kena buat kotak tegak. Ni nak tahu y2 yang mana, kamu letak kotak yang tegak ni. Mana yang kena di atas, y2. Yang kena di bawah tu adalah y1. Jadi, kalau saya buat kotak di sini, so kita nampaklah y2 tu adalah yang bentuk melengkung. Y1 tu yang lurus. Okey. Kemudian, kalau saya buat kotak satu lagi di sini, maka y2 itu yang di atas, y1 tu di bawah. Jadi, kita nampak tak? Kita kalau letak kotak kiri dan kanan ni, nilai fungsi di bawah tu tak sama. Tak sama. Yang y2 ni okey lah, tak ada masalah. Y2 ni kekal sama. Yang y1 ni, untuk kawasan yang pertama, y1 dia adalah yang ni. Merujuk kepada persamaan ni. Tapi kalau y1 yang satu lagi, untuk kotak yang kedua, dia menggunakan y yang lain. Bila kamu nampak macam tu, maksud dia mesti pecah. Itu yang jadi 2 ni. Okey. Yang kita tak payah pecah, contoh, katakan saya ada graf. Ini contoh ya, contoh. Okey, katakan kita ada graf. Yang pertama, saya ada graf bentuk curve. Ini contohnya ni contoh. Kemudian saya ada satu lagi graf. Okey, katakan satu lagi graf bentuk dia macam ni. Ini contoh ya, contoh. Okey, katakan saya gunakan sempadan yang sama. Yang pertama negatif 2. Kemudian saya ada negatif setengah. Kemudian saya ada 1. Okey, sekarang ni untuk soalan yang macam ni kan, kita kena tengok nak kena pecah macam ni juga ataupun kita boleh integrate terus. Cara dia, kamu letak kotak tegak ni.
Kita tengok dua kawasan. Kalau kita gunakan kotak yang pertama, Y2 ni adalah yang hijau. Y2 ni adalah hijau. Sama seperti kotak yang kedua, hijau. Sama. Untuk yang di bawah pula, so di bawah, untuk Y1, dia bentuk curve. Daripada graf ni. Yang kedua pun sama juga. Maksud dia, nilai persamaan Y2 dengan Y1 dia, setiap kotak ni sama. Bila sama, maka bila kita nak kira area, tak perlu kita pecahkan. Terus kita integrate negatif 2 sampai 1 Y2 tolak Y1 dx. Okay? Jadi kalau jumpa yang macam ni, kita akan letak dua kotak. Kalau atas dan bawah ni sama, maka kita boleh integrate daripada negatif 2 sampai 1. Berbeza dengan soalan 16 ni. Bila soalan 16 ni, kita terpaksa pecah dua. Sebab, kalau kita pecah dua ni, kita tengok untuk Y1 ni tak sama dengan kotak yang satu lagi. Jadi kalau jumpa yang macam tu, maksud dia mesti pecah dua. Okey? Jadi kalau katakan saya nak habiskan ni. Ni kalau kita nak sambung. So, area equals to negatif 2 sampai negatif setengah. Okey, Y2. Ni kita merujuk pada sini. Y2 tu adalah bentuk yang ni. Bentuk curve ni. Maka, formula dia adalah, persamaan dia adalah X kuasa 2 tambah 2. Ini untuk Y2. Y1 pula merujuk kepada ini, yang lurus ni. Ni, maksudnya gunakan persamaan ni tetapi jadikan Y sebagai tajuk. Maka dapatlah negatif 4X tolak 2. Negatif 4X tolak 2. Ini adalah dx. Ini yang pertama lah. Yang kedua ni pula tambah negatif setengah sampai 1. Okey, Y2. Sama juga yang tadi, Y2 ni ambil daripada yang curve ni. So, X kuasa 2 tambah 2. Tolak Y1. Y1 ni adalah garis yang ni. Ini Y1 ni. Maka kita gunakan 2X tambah 1. Nampak perbezaan dia? Perbezaan dengan kawasan yang pertama. dx. Lepas tu kamu integrate lah apa yang pada. Okay? Jadi pengiraan detailnya video yang sebelum ni lah. Ini saya nak tunjukkan kenapa kita perlu pecah dua. Kenapa tak boleh buat negatif 2 terus sampai 1. Ni sebab ni kalau kita rujuk pada dua kotak ni, fungsi di bawah ni tak sama. So nanti dalam exam nanti, dalam setiap soalan kamu kena tengok. Kita letak kotak tu di mana-mana, adakah fungsi atas dan bawah dia sama. Kalau sama, kita akan integrate terus. First order differential equation. First order ni maksudnya dy dx lah. Dy dx. Okay. Jadi kita tengok balik. Equation ni yang biasa kita jumpa lah equation. Sebelum ni kita jumpa linear equation. Linear equation contoh y sama dengan 2x tambah 3. Lepas tu kita jumpa quadratic equation. Maksud dia y sama dengan x kuasa 2 tambah. Ini contohnya ni. Kan? Quadratic equation. Kalau kita jumpa istilah differential equation, maksud dia dalam kita punya equation. Equation ni maksud dia yang ada sama dengan lah. Okay. Dalam kita punya equation ni, dia ada dy dx. Dia mesti ada dy dx. Dy dx. So kita tengok soalan A pun sama, ada dy dx. Soalan C pun sama, B pun ada dy dx. Ini semua ni dipanggil differential equation. Okay. Tapi tajuk besar dia adalah first order. Maksud dia kita akan jumpa dy dx ya. Semua bentuk dy dx. Okay. Itu dari segi istilah. Kita tengok bagaimana kita nak selesaikan. Ni kalau kamu rujuk balik nota kuliah. Kalau kita ada differential equation, kalau kita nak solve. Okay. Kalau kita nak solve, dia ada dua kaedah. Yang pertama, kita gunakan separable variable method. Ini kaedah yang pertama lah. Kaedah yang kedua, jadi setiap soalan kamu kena cuba dulu.
boleh tak kita separate Y sebelah kiri, X sebelah kanan? Kalau berjaya, maka gunakan kaedah yang pertama. Kalau katakan tak berjaya, maka kita mesti guna kaedah yang kedua, integrating factor. Mesti gunakan kaedah yang kedua. Ini kalau tak berjaya. Okay? So kalau kita nak solve differential equation, ada dua cara, separable variable ataupun integrating factor. Okay? Kita tengok dulu soalan yang pertama. Q multiply by 1 plus Y. Okay. Sekarang ni kita nak gunakan separable method. Separable variable method. Okay. Maknanya kalau kita jumpa soalan, kita cuba dulu kaedah yang pertama ni. Okey, maksud dia kita cuba asingkan Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Ni maka kita akan bawa 1 per 1 tambah Y dy, kemudian X kuasa 3 dx. Okey. Maknanya kita berjaya asingkan Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Maksud dia separable ni dia sampai sini je lah. Maknanya chapter tu dia sampai sini je. Okey. Lepas tu dia patah balik kepada bagaimana kita nak integrate. Rujuk balik pada chapter 1. Okey. Jadi yang ini dah tak ada kaitan dengan bab 2. Bab 2 sampai sini je. Okey. So yang ni patah balik kepada chapter 1. Bagaimana kita nak integrate ni? Ini dapat apa ni kalau integrate? 1 per 1 tambah Y. Dapat berapa? Hello? Seorang jawab. Bawah. Ln 1 tambah Y. Ya, ln 1 tambah Y. Okay. Ini sama ada nak guna simbol modulus ataupun kurungan biasa. Sama dengan ini sepatutnya kena ada tambah C. Okay. Tapi kalau nak mudah, tambah C ni kita buat kemudian kumpulkan semua C tu sebelah kanan. So yang ni tak payah buat tambah C. Kita integrate ni. X kuasa 4 per 4 tambah C. So bila dah siap semua baru kita letak tambah C. Sebenarnya kalau nak buat tambah C, sebenarnya ada 2 C. Yang ni akan jadi tambah C1. Yang ni akan jadi tambah C2. So ada 2 C. Jadi 2 C ni kalau saya gabungkan, saya wakilkan dengan 1 C je. Biasa kita akan buat macam tu lah. 1 je C. Okey, jadi sebenarnya kita dah habis ni, dah selesai ni. Cuma kalau katakan soalan tu nak Y sebagai tajuk, maka kamu proses lagi lah. Proses lagi 1 tambah Y. Bila kita hilang je ln, muncullah eksponen. Maka yang sebelah kanan ni berada di atas. Kemudian biasanya kita akan buat yang ini sebenarnya saya boleh pecahkan. Bila tambah dia akan jadi darab. Dia akan jadi macam tu. Kita boleh pemudahkan. Ini adalah constant. C pun constant juga. Biasanya kita akan tukar ni kepada 1 je constant. Biasa kita akan pilih 1 je supaya jangan banyak sangat constant, kan? Sebab ini nombor, yang C pun nombor. Okey, jadi kita punya penulisan jawapan dia adalah Y sama dengan yang tadi ni adalah A semua ni. A X kuasa 4 per 4. Kemudian tolak 1. Maka inilah kita punya jawapan. Okey. So macam itulah untuk cara kita nak selesaikan. Kita cuma asingkan Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Okey, setakat ni ada apa nak tanya tak? Okey tak? Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Okey, kalau tak faham tanya. Okey. Jadi exercise yang saya bagi tu tujuan dia supaya bila saya bagi soalan, kalau tak faham rujuklah balik saya punya kuliah ni. Kan, kuliah ataupun tutorial. Semua tu saya dah video kan. Yang saya heran tu ada yang tak buat latihan alasan,
sebab tak faham. Sedangkan rujukan tu ada. Dan yang sekarang ni saya punya kelas semua saya buat Google Meet. Tak ada pun saya buat secara hantar Telegram, hantar WhatsApp kan. Saya ajar. Tujuannya saya nak open. Bila ada tak faham, kamu tanya. Itu yang saya teruskan Google Meet ni. Kalau tak setakat ni je, saya rakam je video, saya hantar je dekat YouTube tu. Okay? Jadi bila ada Google Meet ni, ada masalah, tanya dah. Itu yang setiap kali saya ajar. Bila habis je satu soalan tu, saya akan open. Kalau tak faham, tanya. Okay? Ini pun dipanggil differential equation sebab ada dy dx. Kemudian y kuasa 2. 1 tambah eksponen x over eksponen x. Okay. Jadi sekarang ni, bila kita jumpa je differential equation ni, step yang pertama cuba kita asingkan. Kalau kita berjaya asingkan, maksudnya kita boleh solve dengan cara kaedah yang pertama. Okay. Okay, kita cuba asingkan. Pastikan dy ni mesti di atas. Jangan kamu asingkan pula jadikan 1 per dx. Yang ni kamu bawa ke sebelah kiri, tak boleh. Sebab dalam integration, dy dx mesti berada di atas. Itu yang y ni saya bawa ke sebelah kiri. Okay. Saya buat macam ni sebab nak pastikan dy ni mesti berada di atas. Dx mesti bawa ke sana, ke kanan. Ini jadi 1 plus eksponen x over eksponen x dx. Okey. Maknanya kita dah berjaya asingkan y sebelah kiri, x sebelah kanan. Maksudnya bila kita nak solve ni, kita hanya guna kaedah yang pertama je. Tak payah kita libatkan integrating factor. Okey. Jadi chapter 2 ni sebenarnya sampai sini je. Sampai sini je. Lepas tu dia patah balik kepada kemahiran chapter 1. Okey. So step seterusnya kita integrate kiri dan kanan. Okay. Dan biasanya kalau kita nak integrate yang sini, kita mesti tukarkan kepada bentuk indeks. Okay. Kemudian yang ini sebenarnya saya boleh permudah ni. Ini boleh jadi 1 per eksponen x tambah dengan eksponen x per eksponen x. Yang ni sebenarnya kita boleh tukar. Maka bila kita nak buat integration, saya tukar balik. Ini lebih mudah jadikan indeks. Dan yang ini sebenarnya sama ni. So kita tulis 1. Okey. Jadi sebelah kiri ni kita integrate respect to y. Maka apa kita dapat ni? Kalau kita integrate y kuasa negatif 2. Dapat berapa? Y negatif 1. Ya, kuasa akan bertambah 1. Tapi jangan lupa, bahagi dengan kuasa yang baru. Sepatutnya ada tambah C lah. Tapi tambah C ni kita letak sebelah kanan. Okey. Untuk integrate eksponen, berapa jawapan ni? Kalau integrate eksponen negatif x. So kita Salin balik. Salin. Kemudian bahagi dengan Negatif 1. ya, betul. Okey. Jadi ingat, latihan sebelum ni saya tengok ramai yang salah ni. Bila integrate eksponen, contoh katakan negatif 5x, contoh. Saya tengok ada yang buat guna let u. Kita kena ingat, let u ni kita akan gunakan kalau kita punya soalan melibatkan dua fungsi. Sekarang ni, ini kan satu fungsi je ni. Satu je fungsi dia. Bila satu, maksud dia kita integrate terus. Integrate terus. Jadi tak payah guna let u. Kan saya buat dalam kuliah, dalam tutorial, saya dah tunjukkan. Dia hanya perlu buat dua step je. Yang pertama, salin soalan. Salin soalan. Kemudian step yang kedua, differentiate kuasa. Ni differentiate kuasa dapat apa ni? Differentiate kuasa? Negatif 5. Ya, negatif 5. So, letaklah yang di bawah. Maka itulah kita punya jawapan. Saya tengok ada yang guna jalan panjang. Guna let u. Tapi tu dah sesat. Tak erti nak buat macam mana kan. Okay. Sepatutnya, ini sebab dia satu fungsi. Satu fungsi, tak payah kita buat let u.
kita boleh integrate terus. Tapi kena ingatlah bagaimana cara nak integrate. Salin soalan. Lepas tu differentiate kuasa. Tu kaedah dia. Differentiate kuasa letak di bawah. Ada yang differentiate kuasa, dia ambil nilai positif je. Mana boleh ambil nilai positif? Dia akan ikutlah keadaan kat sini. Katakan kalau soalan tu E kuasa 5X, baru dapat positif 5. Saya tengok ada yang wara. Nombor dah betul. Dah campur tolak, terlupa. Okay? So ingat. Integrate eksponen disebabkan satu fungsi, maka integrate terus. Maka kalau kamu buat ni terus 2 markah terus. Ini K1, J1. Terus 2 markah. Daripada kamu guna jalan panjang, 2 markah juga. Okay? Sekarang ni okey lah sebab masa kamu panjang. Orang nak exam masa tu terhad. Okay? Okay, kita patah balik kat sini. Kalau kita integrate satu dapat apa? Yang ni. X. X. Okay, bila dah siap, akhir sekali mesti tambah C. Okay. Sepatutnya kita punya jawapan dah hampir nak dapat dah ni. Cuma kita pemudahkan. Kita proses lagi ni adalah 1 per Y. Ini negatif E kuasa negatif X tambah C. Ini saya nak proses supaya Y ni sebagai tajuk. Okay. Ini saya jadikan positif dulu. Tolak X, tolak C. Kemudian saya nak jadikan Y ni sebagai tajuk. Maka jawapan dia adalah Y. Okey, jawapan dia adalah Y sama dengan, terbalikkan je, 1 per E negatif X tolak C. Selesai. Macam tu kan. Okay. Maknanya kaedah dia mudah je. Yang pertama cuba asingkan X dan Y. Lepas tu kita integrate. Kemudian kalau kita nampak mudah Y ni sebagai tajuk, so proseslah Y ni sebagai tajuk. Okay, 1C kita ada 2 tangent X. Dan dy dx. Sama dengan Y kuasa 2 tolak 1. Okey, kita cuba asingkan dulu. Ni, maka yang ni bawa ke sebelah kiri lah. 1 per Y kuasa 2 tolak 1 dy. Kemudian yang ni saya bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi 1 per 2 tangent X dx. Kan? Ni bawa ke sana dx atas. Ni akan jadi ke bawah. Okey. Jadi chapter 2 ni sampai sini je. Lepas tu dah tak ada kaitan lagi dah. Kita akan patah balik kepada chapter 1. So kita integrate. Okey, sebelah kiri ni boleh tak kita integrate terus? Sebelah kiri ni. Boleh tak kita dapat ln? Tak. Boleh. Sebab ln ni dia ada syarat. Dia kena pastikan Y ni mesti kuasa 1. Bila kuasa 2, kita tak boleh terus dapat jawapan. Okey. So yang sebelah kiri ni kita tak boleh integrate terus. Sama juga yang ni. Boleh tak kita integrate 1 per tangent? Ada tak dalam senarai table yang saya bagi tahu itu? Differentiate sin dapat cos. Differentiate cos dapat negative sin. Tak ada kan? Bila tak ada, maksud dia nak cari integration untuk sebelah kanan ni memang tak boleh dapat jawapan terus. Dia kena ada proses. Okay? Jadi kalau jumpa soalan macam ni, maksud dia kamu kena asingkan. Saya ambil dulu yang sebelah kiri dulu, left hand side. Okey, yang ini sebenarnya kalau kita tengok, kita boleh factorize ni. Kita boleh factorize. Dia akan jadi Y tolak 1. Kan? Dan dia boleh jadi Y tambah 1. Ini saya tulis balik. Saya tulis terus. Sebenarnya untuk soalan ni kita boleh buat 1 per Y tolak 1 dengan Y tambah 1. Bila kita jumpa macam ni, maksud dia kita mesti guna kaedah partial fraction. So ingat balik chapter 1 tu. Jumpa keadaan macam ni, dia mesti selesai dengan cara partial fraction. So bermula daripada sinilah. Okay. Maknanya sebelum kita integrate, nak integrate terus tak boleh. Jadi kalau jumpa bentuk yang boleh faktor, kita akan gunakan partial fraction method.
Okey. Jadi kita selesaikan ini dulu. So darat silang A Y tambah 1. Satu lagi B Y tolak 1. Okey. Kemudian tugas kita seterusnya nak cari A dan B ni berapa berdasarkan nilai Y lah. Okey, kalau nak mudah ambil Y ni refer pada denominator ni. Kalau ni sama kosong maka Y tu 1 lah. Satu lagi kita perlukan Y daripada second denominator ni negative 1. Okey, kita gunakan nilai Y ni ganti kiri dan kanan. Kiri ni tak ada Y. So kekal 1. Ganti Y dengan 1. Dapatlah 2A. Okey, maka A tu adalah 1/2. Okey. Kemudian ganti juga sebelah kiri tak ada pun tempat Y. So kekal 1. Ini akan jadi kosong. Ini akan jadi negatif 2B. Dapatlah B ni adalah negatif 1/2. Okey. Tetapi sebenarnya kita nak buat integration untuk yang ni. Maka kita patah balik kepada soalan tadi. So integration. So kita nak cari sebenarnya ni. Okey, maka kita boleh ubah kepada A ni adalah 1/2. So 1/2. Y tolak 1. B adalah negatif 1/2. Y tambah 1. Okey. Jadi kalau kita integrate berdasarkan ni, kita dah boleh integrate lah sebab dah terpecah 2. Okey, yang pertama kita akan dapat. Okey, ini kalau kita integrate 1/Y tolak 1, kita dapat apa? Dapat berapa? Ln Y tolak 1. Ya, kalau dekat sini barulah kita boleh dapat ln sebab jadi bawah tu per 1. Y kuasa 1. So dapat ln. Okey, yang ni pun setengah ni saya keluarkan. Ini pun dapat ln Y tambah 1. Okey, ini kalau kita nak permudahkan lagi ni sebenarnya saya boleh tulis 1 je ln. Bila tolak maksud dia bahagi. Okey, ini untuk sebelah kiri dia. Ini untuk sebelah kiri. Sebelah kanan tak settle gitu. Okey. So kita buat pula sebelah kanan. Sebelah kanan 1/2 tangent X. Okey, kita sambung. Kita fokuskan pula right hand side. Jadi kalau dalam soalan tu kompleks sangat, kamu terpaksa asingkan kiri dan kanan. Okey, yang ini saya boleh permudahkan ni. Katakan setengah ni tak luar lah. Tangent tu adalah sin over cos. Kan? Maknanya kita boleh permudahkan. Lepas tu kita ingat balik masa kita belajar chapter 1. Bila kita jumpa di atas ni trigonometri. Bawah pun trigonometri. Jadi nak guna kaedah apa ni? Substitution, integration by part, partial fraction. Nak guna yang mana? Kalau dua fungsi sama. Dan kalau dua fungsi sama? Yang Substitution ataupun integration by part? Sudah. substitution. Ya, betul. Substitution. Ingat bila dua fungsi sama, substitution. Integration by part ni kalau dua fungsi berbeza. Okay. So kalau kat sini, kalau dua-dua ni trigonometri, lebih mudah kita ambil let U tu adalah di bawah. Jadi kalau kita differentiate, dapat cos dx. Okay. Maka kita boleh sambung balik. Maka kita boleh integrate 1/2. Okey, kita tukar dalam sebutan U. Bawah ni U, 1/U. Cos X dx. Dia sama dengan yang ni. Nilai dia, dia boleh tukar dalam bentuk sebutan U, du. Rupanya, kita akan dapat ln U. Ln U. Okey. Patah balik, 1/2 ln U tadi adalah sin.
sin X. Okey. Okay, jadi sebelah kanan dah settle dah. Maka jangan berhenti kat situ. Kita tadi nak integrate kiri kanan. So kita ambil kiri tadi yang ni. So tulis balik. Sekarang ni kita nak jawab soalan. Gabungkan kiri dan kanan. Ln Y tolak 1 Y tambah 1. Yang sebelah kiri yang kita dapat tadi. Yang ni. Okey. Kemudian sama sebelah kanan. 1/2 ln sin X. Dan ini adalah yang terakhir. So letak tambah C. Okey. Ini sebenarnya kita dah dapat jawapan yang sebenarnya ni. Okey. Cuma tengoklah kalau markah dia panjang, banyak markah dia. Kamu kena proses sampai Y sebagai tajuk. Okay. Kalau sampai sini, ni kalau markah dia sikit lah. Katakan saya nak proses lagi supaya dapat Y sebagai tajuk. So panjang lagi lah. Okay, kita sambung lagi. Pertama kita hilangkan setengah ni, semua darab 2. Maka kita akan dapat yang ni lah. Semua darab 2 ln sin X tambah 2C. Okay, kemudian saya nak dapatkan Y sebagai tajuk. Kita mesti hilangkan dulu ln. Jadi Y tolak 1 per Y tambah 1. Hilang ln ni, muncullah eksponen. Kuasa ln. Kuasa semua sebelah kanan ni. Tambah 2C. Okay, jadi kalau kita teruskan lagi. Okey, yang ini sebenarnya boleh pecah ni. Ni Y tolak 1. Ni saya boleh pecahkan ni. Dia dah jadi darab I kuasa 2C. Bila tambah, maka dia akan jadi darab. Okay. Bila tambah, maka jadi darab. Okey, kemudian sama macam tadilah. Kita tengok ni, ini sebenarnya kita nampak dia adalah constant. Jadi saya wakilkan dengan 1 je constant. Ini constant. C pun constant juga. Jadi saya wakilkan dengan 1 je. Maka kita boleh tulis Y tolak 1 per Y tambah 1 sama dengan A ni saya letak depan A. Okey, sekarang ni E dengan ln ni dia boleh hilang ni. Hilang. Maka dapatlah sin. Sin ni saya turun ke bawah. Ni kita punya properties. Kalau kita jumpa E kuasa ln X, maka hilang eksponen dan ln ni, jawapan dia adalah X. Okay. So sama macam ni lah. So sin ni letak di bawah. Okey, kemudian ini kalau kita proses lagi. Ni sebab saya nak dapatkan Y sebagai tajuk. Ini saya proses lagi ni. Okay, ni sebenarnya tak ada kaitan dengan integration, cuma cara kita nak simplify. Okay, kita ada 2 Y. Selalunya Y ni bawa ke sana. So bila bawa ke sana, saya boleh factorize Y ni. So ini factorize baru. Ni bawa ke kiri dapat A sin X. Bila saya darab balik, mesti dapat yang ni. Ingat? Sama dengan ni bawa ke sana 1 tambah A sin X. Maka dapatlah Y sama dengan 1 tambah A sin X over 1 minus A sin X. Okey, sampai situ saja. Macam mana? Ada yang tak faham? Okey, ada apa nak tanya? Faham. Okey, boleh? Boleh. So, sebenarnya kita nak integrate tu sebenarnya dah selesai sampai sini. Cuma yang seterusnya ni, ini kalau saya nak proses, jadikan Y sebagai tajuk. Jadi dia akan panjang sikit lah. Dia akan panjang sikit proses sebab saya jadikan Y ni sebagai tajuk. Kalau soalan tu setakat umum je, kita boleh berhenti di sini. Boleh berhenti di sini. Okay. Ini kalau soalan nak
Selesai kan sampai Y sebagai tajuk. Okey, jadi ikut soalan.